أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jam berusaha pengurusi Surau An-Nasriyah, seluruh jawatan kuasa, tuan-tuan imam dan seluruh tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan juga perkenannya dapat sama-sama kita berada di dalam bulan Ramadan, ya, dapat melaksanakan pada hari ini 1 Ramadan kita berpuasa, ya. Dan kita ada 29 Ramadan lagi, ya, 29 hari lagi, ya. Jadi kita baru masuk permulaan Ramadan, ya. Jadi saya ceritakan secara ringkaslah pada malam ni, kerana nama tazkirah dan juga kalangan tuan-tuan perempuan pun ada tadarus, ya. Dan kita masing-masing hal, ya, insya-Allah mungkin ringkas dan juga memberi kefahaman dan juga memberi pesanan kepada kita bersama, ya, termasuk diri saya sendirilah. Yang mana bulan Ramadan ini berasal daripada perkataan Ramadan, ya. Yang maksudkan dengan Ramadan daripada kalimah Arab, ya, yang dimasukkan dengan panas terik, ya, panas terik, Ramadan, ya, ataupun panas sangat, ya. Kita panggil apa? Panas berbenar, ya, panas, hangat pijau, ya. Jadi kerana ketika mana disyariatkan bulan Ramadan ini dalam keadaan panas, ya. Ramadan ni berlaku di dalam musim panas, ya. Dan ketika mana syariat yang mula-mula sekali, ya, berpuasa ni ketika mana dalam peristiwa peperangan Badar, ya. Kerana itu yang pertama saya syariat berpuasa, ya. Ketika mana dapat umat Islam berhijrah ke Madinah, ya, pada tahun yang pertama mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang, ya, untuk berperang. Jadi bila diberi kebenaran berperang, maka terjadilah peperangan tersebut, peperangan asal pada asalnya untuk menahan kabilah yang dikuasai oleh Abu Sufyan, balik daripada iaitu apa, Syria, belah Syam, balik daripada Syam, mana ditahan oleh pasukan Islam. Akhirnya terjadi peperangan, ya, peperangan, dan terjadi dalam bulan Ramadan, ya. Berpuasa ketika itu, ya. Itulah permulaan berpuasa dalam keadaan panas terik, ya, panas yang bersangatan, ya. Dan juga dalam Ramadan ini yang dari sudut simbolik, iaitu meleburkan segala dosa-dosa manusia. Panas ni keadaan kita penat, berpenat, lelah, daripada siang hari pertama memang penatlah, keadaan laparnya, yang sakit perut pun sakit perut mula-mula nak puasa, nak ajak puasa, ya. Itu semuanya hikmahnya itu meleburkan segala dosa-dosa manusia. Mana setiap kesusahan dalam beribadah ini Allah Ta'ala permudahkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan memberatkan seseorang itu melainkan apa yang dia usahakan, dia mampu buat, ya. Jadi tak ada, kita katakan tak adalah alasan mengatakan kenapa Allah Ta'ala syariatkan puasa, kenapa suruh puasa, kerana puasa ni satu ibadah
ibadah bagi manusia yang wajib, cukup syarat bagi seorang wajib untuk dia laksanakan. Ini suatu pengabdian diri dia kepada Allah SWT. Disebut sebagai ta'abbud. Maknanya setiap kita sebagai hamba ni apa? Setiap yang Allah Ta'ala suruh perintahkan, kita tak boleh perhatikan. Macam orang yang dia ada tuan. Tuan dia suruh apa, tak boleh kamu bangkang. Tak boleh. Ini kan Allah Subhanahu Taala, Allah yang menciptakan manusia. Mana apa yang Allah Taala suruh mustahil bagi manusia itu bertentangan dengan kemampuan manusia, bertentangan dengan apa kehendak manusia. Mesti mengikut daripada ketetapan daripada Allah Subhanahu Taala, kemampuan manusia. Jadi ada kelebihan dan juga ada punya fadilat di dalam bulan Ramadan. Ya Allah Subhanahu Taala tawarkan kepada kita selaku hamba-Nya. Jadi kelebihan ni bukanlah lebih. Orang kita ni biasanya dia nak lebih lagi. Dalam Islam memang disyariatkan ada kelebihan. Kelebihan yang Allah SWT tawarkan di dalam bulan Ramadan. Tapi orang kita dia suka lebihnya. Bila bulan Ramadan seronoknya ada apa? Ada buah kanta. Buah kanta ni bulan lain tak ada. Tapi bulan Ramadan baru ada buah kanta. Baru tadi orang hantar WhatsApp. Ini buah yang ada ketika mana bulan Ramadan. Lepas tu apa? Kuih jongkong. Jongkong. Bulan lain tak ada. Lebih tu ada serbat lah, macam-macam. Orang seronok pasal makan, cerita pasal makan apabila dalam bulan Ramadan. Tapi ini kelebihan ni bukan kelebihan itu kita nak. Itu kita kata sebagai apa? Modified. Sebagai ini boleh lah kan. Tapi bukanlah semata-mata itu, tetapi kita nak kelebihan yang Allah Subhanahu Taala tawarkan. Yang mana dalam firman Allah Subhanahu Taala, Allah Subhanahu Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana bulan Ramadan Allah Subhanahu Taala turunkan padanya Al-Quran hudan lin-nas, iaitu menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan segala perbezaan antara hak dan yang batil. Ini Allah Subhanahu Taala turunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Jadi kita ambil pengajaran kena banyak baca Quran, buat tadarus. Itu salah satu daripada perkara-perkara sunat yang dianjurkan. Antara amalan-amalan baik, iaitu kita membaca Al-Quran. Sebaik-baik bacaan dengan bertadarus. Maknanya bila kita baca, ada kawan kita turun tegur. Kalau baca seorang-seorang, siapa nak tegur? Kita kata semua betul. Tadarus antara bacaan yang terbaik. Kerana Nabi SAW pun bertadarus dengan malaikat Jibril AS. Itu kita ambil cara Nabi, sunnah Nabi SAW. Dan Al-Quran ni bukan sebagai bacaan saja, sebagai panduan, sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Maka hendaklah kita merujuk segala ketetapan dan juga perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di antara kelebihan juga Ramadan, iaitu bulan Ramadan menghapus segala dosa manusia. Bulan Ramadan ni menghapus segala dosa manusia. Dan ini yang kita kena cari, kita kena ambil peluang. Kerana peluang ni setahun sekali. Kita dah doa tadi, Nabi dah ajar ketika mana bulan Rejab. Nabi ajar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah Ta'ala, berkatilah aku dalam bulan Rejab, bulan Syaban, dan sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Ini dah masuk dah bulan Ramadan. Jangan ada yang tak sedar lagi. Dia buat tak tahu kan. Jadi
kelebihan tu banyak di dalam bulan Ramadan, sebagaimana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ini hadis yang biasa masyhur, ya, riwayat Bukhari dan juga Muslim, hadis sahih, yang bermaksud siapa yang berpuasa, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, nescaya akan diampunkan baginya dosa dia yang terdahulu, ya, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ulama bahaskan, dia ada peringkat-peringkat dosa, ya. Tak mengurai dengan lebih ni lah, lanjut. Sebab ada dosa yang macam dosa syirik, ya, mensyirikkan Allah SWT. Allah Ta'ala kata tidak akan diampunkan dosa. Itu jelas, dosa syirik. Kecuali dosa syirik, dan dosa-dosa yang melibatkan dosa dengan kesalahan dengan manusia. Contohnya dia ada berhutang. Bukan semestinya berhutang tu halal hutangnya. Tidak, dia kena selesai juga dengan manusia. Ini melibatkan dosa dia, kaitan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dosa kecil, sepakat para ulama mengatakan terhapus dosanya, dosa kecil, ya. Ada tadi ada pembahasan ulama berkenaan dengan dosa besar. Jadi kita ambil kesempatan, ya, yang mana bila kita beribadah bersungguh-sungguh, mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT, nescaya Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Ini peluang, ya. Juga dalam hadis Nabi SAW mafhum, yang hadis yang panjang, ya, ketika mana Nabi SAW naik ke mimbar, Nabi bacakan amin, sebanyak 3 kali, ya. Kemudian Nabi langkah, Nabi sebut amin, kemudian yang ketiga Nabi langkah, Nabi sebut amin. Lepas habis Nabi berkhutbah, sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah SAW, kenapa kamu sebut amin sebanyak 3 kali, ya? Nabi sabda, ketika mana aku naik ke mimbar, datang malaikat Jibril, bagi tahu pada aku, celakalah bagi orang yang pertama, celakalah bagi orang yang apabila masuk ke dalam bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, tetapi apabila habis bulan Ramadan dia tidak mendapat keampunan daripada Allah SWT. Nabi kata amin. Malaikat Jibril sebut celakalah orang tu, Nabi sebut amin. Yang keduanya, Nabi sebut amin. Malaikat Jibril kata celakalah bagi orang yang ada kedua mak ayahnya semasa hidup, tetapi apabila mak ayah meninggal dunia, dia tidak mendapat apa, dia tidak mendapat rahmat, ataupun daripada redha kedua ibu ayahnya, sehingga mak ayah dia mati, maka dia masuk neraka dengan sebabnya dia tidak berbakti kepada mak ayahnya. Nabi sebut amin. Orang yang ketiga yang Jibril sebut, celakalah bagi orang yang apabila dia mendengar, dia ucapkan nama baginda sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam, maka orang ni orang yang celaka, ya. Kata Nabi SAW, Nabi sebut amin, ya. Maka tiga golongan ni yang kita nak khusus, iaitu golongan yang pertama, ya. Apabila orang tu yang dia mendapat bulan Ramadan tetapi dosa yang tidak diampunkan oleh Allah SWT, kita tak mahu jadi golongan yang celaka, ya. Kalau boleh kita ambillah kesempatan di dalam bulan Ramadan ni, ya, segala dosa-dosa manusia ni, kita mohon pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala hapuskan, ya, ampunkan segala dosa-dosa kita, ya. Ambillah kesempatan ini, ya. Allah Ta'ala buka dengan seluas-luasnya, kesempatannya ada, ya. Rugi, ya, kita tak dapat, ya. Yang paling teruk lagi, ya, disebut celaka. Ayat celaka kenapa? Dia kata, oh teruklah celaka ni, ya.
Kalau kita sebut celaka kat dunia ni kan, celaka maki orang pun dah teruk dah bunyi. Ini yang maki celaka ni malaikat. Malaikat kita tak tahu nak kata apa, orang yang sangat-sangat rugi yang tak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa yang kita kena baca, Nabi ajar pada kita. Nabi memang sayang dekat umatnya. Sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi ajar doa. Dah masuk bulan Ramadan, kita kena banyakkan doa. Banyak baca je doa ni. Jangan putus daripada berdoa. Iaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini untuk diri kita. Kita mohon untuk diri kita. Yang maksud, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memberi keampunan, maka ampunilah aku. Ataupun kita berjemaah, kita sebut Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Cuma tukar dhamir saja, kami. Kalau ramai, kalau seorang, anni. Baca doa ni banyak-banyak. Kerana Nabi sebut 3 golongan yang doa dia tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Taala. 3 golongan. Yang pertama imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang sangat baik dengan rakyat je. Ini dia berdoa, Allah Taala tidak akan hijab doa dia. Yang keduanya as-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Orang dalam keadaan berpuasa. Kita dalam keadaan puasa banyakkan berdoa. Ketika mana bulan puasa, Allah Taala tak akan hijab. Insya-Allah. Kemudian yang ketiganya, orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, orang yang kena zalim. Allah Ta'ala tidak akan hijab doa kat orang yang kena zalim. Kata ulama, sehingga orang yang kena zalim ni, hingga orang kafir pun kita tak boleh buat sesuka hati. Bila disebut orang yang kena zalim ni, bukan orang Islam saja, orang kafir pun, kalau dia maki ke apa ke, bukan kata Allah, memanglah dia kafir, tapi sekiranya diterima oleh Allah Subhanahu Taala doa dia, teruk orang yang menzalimi. Jadi banyak kelebihan, sehingga doa pun orang yang berpuasa pun tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Taala. Allah Maha mendengar. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang keinginan hamba dia. Dan juga dalam sabda Rasulullah SAW lagi, as-salawatu khamsu wa juma'atu ila juma'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Yang bermaksud solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat dan Ramadan ke Ramadan, merupakan penghapus dosa di antara selama mana dijauhi dosa besar. Maknanya Allah Ta'ala nak kafarah di antara Ramadan yang lepas dengan Ramadan ni kita ada melakukan dosa. Itu tak boleh nafikan. Kita sebagai hamba Allah, hamba yang lemah ni, kecuali para rasul dan nabi ini, kita banyak dosa, mesti ada dosa. Allah Ta'ala akan kafarah, ampunkan segala dosa kita daripada Ramadan yang lepas dan Ramadan yang baru datang ini. Jadi itulah kesempatan, kelebihan yang Allah Ta'ala serukan kepada kita. Juga kelebihan yang kedua, saya ambil kelebihan yang kedua, fadilat yang kedua dalam bulan Ramadan, iaitu pada bulan Ramadan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan dirantai syaitan-syaitan. Sebagai mana sabda Nabi SAW, iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufiddatish syayatin wa maraddatul jin
wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munad ya ghiyal khair ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailah. Maksudnya apabila tiba malam pertama Ramadan, apabila tiba malam pertama Ramadan, maka akan diikat atau dirantai segala syaitan dan jin-jin yang sesat. Ditutup segala pintu neraka hingga tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Dibuka segala pintu syurga hingga tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Seorang penyeru, yakni malaikat, akan berseru, wahai orang yang mengejar kebaikan, tampillah kamu. Wahai orang yang ingin melakukan kejahatan, undurlah kamu, yakni berhentilah daripada melakukan kejahatan. Akan terdapat orang-orang yang bakal dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Hal demikian itu berlaku pada setiap malam di sepanjang Ramadan. Maknanya bulan Ramadan ni bulan untuk kita memperbanyakkan amalan kita. Sebab Allah SWT dah lemahkan satu musuh kita. Apa musuh kita? Iaitu syaitan. Allah Ta'ala belenggu. Bisikan syaitan tak ada dalam bulan Ramadan. Ketika orang nak kena rasuk ke apa, tak ada. Jin yang jahat, syaitan tak ada, Allah Ta'ala belenggu. Ini adalah hadis Nabi SAW sebut. Yang ada gangguan pada kita apa? Yang ada gangguan hawa nafsu lah. Hawa nafsu kita, keinginan kita mengajak kepada kejahatan. Kemudian kengkawan. Kengkawan yang ngajak nak berseronok. Ini merupakan ujian. Dan Allah Ta'ala lemahkan iaitu musuh yang utama, iaitu syaitan. Jadi kita boleh beribadah. Allah Ta'ala bentangkan kebaikan sebesar-besar untuk kita beramal di dalam bulan yang mulia ini. InsyaAllah mana dua kelebihan yang saya sempat sebut pada malam ni, tiga, iaitu Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, dan yang kedua iaitu Ramadan sebagai penghapus dosa, dan yang ketiga iaitu bulan Ramadan dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dirantai syaitan-syaitan. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang saya tak sempat baca pada malam ni, insyaAllah. Kalau ada kesempatan mungkin disebut oleh tuan-tuan guru lain lah, pada tazkirah-tazkirah selepas pada ini. Allah alam. Saya ucapkan selamat berpuasa pada semua. Raya tunggu dulu, belum lagi capai raya. Selamat raya pada semua, dan mudah-mudahan kita dapat. Tadi Ustaz sebut macam Nabi kata amin, amin, amin. Amin yang tu Ustaz sebut sampai bulan Ramadan, amin celaka tu. Itu betul Ustaz elaboratekan. Itu lah. Dia lah sikit. Siapa yang celaka tu? Macam mana dia celaka? Yang celaka tu orang Islam yang apabila dia berada di bulan Ramadan, dia tidak mengambil kesempatan yang disebut oleh Nabi, yang disebut oleh Nabi, iaitu penghapus segala dosa. Mana dia tidak ambil kesempatan untuk memohon keampunan daripada Allah SWT. Sehingga bila berlalunya bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan, dosa dia Allah Ta'ala tak ampunkan. Jadi orang ni dia tak ambil kesempatan, dia buat nohin. Dalam bulan puasa dia buat nohin, dia tak mohon keampunan, dia tak berdoa. Kemudian dia ada perkara-perkara yang boleh menghapuskan dosa, tapi dia tak ambil kesempatan. Maka itu dia disebut sebagai orang yang celaka. Orang celaka tu orang tak puasa juga, orang tak ampun, tak diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa. Maka dosa dia kekal. Maknanya orang berpuasa ni lah yang celaka, pasal dia tak ampun. Yelah. Benda kita ni berpuasa ni tak ada doa minta ampun. Jadi kita maksudnya yang celaka, ataupun orang yang tidak melakukan, orang yang tidak memohon keampunan pada Allah Subhanahu Taala, dan dia tak diampunkan oleh Allah. Tak diterima keampunannya, taubat dia. Sebab dia tak minta. Dia tak minta pada Allah Ta'ala. Jadi kita ni, kita kena banyak minta lah.
Bulan Ramadan kita minta. Tak rugi kita minta. Sebab Allah Ta'ala ni bersifat apa? Al-Ghani. Ghaniyun, Hamid. Orang yang kaya. Bukan orang yang kaya. Maknanya disebut kalau Tok Guru Pondok sebut Allah ini terkaya. Terkaya ni mana tak boleh lawan lah terkaya. Kita ni yang mengharapkan pada Allah SWT, iaitu hamba yang dhaif. Maka kita mohon pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Wallahu alam. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan dalam apa yang saya sebut, dan kita ambil pengajaran sama-sama, sehingga kita mendapat disebut keampunan daripada Allah SWT dan juga kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, sebab tu guna kampung. Apa dah? Tidak.